Insya ada tahlil. Dia semua nampak tahlil ada jenazah semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الأنبياء والمرسلين جميع المسلمين والمسلمين والمسلمات بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم الحمد لله رب الكائنات الموجود أزلا وأبدا لا يوصف بالقعود ولا بالجلوس المنزه عن كل الغايات والأركان والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وزدنا علما يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah kita merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran, huwal awwal wal akhir. Kita bersyukur di atas segala nikmat yang dilempahkan dan dianugerahkan kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini kita berada di Dewan Solat Surau Jumaat Asy-Syakirin untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Kita mengambil kesempatan ini ikhlaskan niat kita lillahi taala. Semoga Allah Taala merahmati umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah kita akan menyambung pengajian bacaan kitab Aqidah Al-Mursyidah. Semua dah ada buku ni? Tak ada. Hari tu nampak banyak beli. Saya nampak muslimat je pegang. Muslimin, biasalah, standard lah muslimin ni. Tu dia. Ada situ. Ada hamba Allah Ta'ala gitu wakaf ataupun bagi sumbangan. Manfaatkanlah tuan-tuan. Kita buat pengajian talaqi, tolong edarkan ya. Oh banyak. Oh Masya Allah banyak. Tu muslimat tu dia nak juga. Sian dia. Tapi yang ni wakaf surau kan. Jangan bawa balik rumah. Ada yang tu mungkin dia dah beli dah awal-awal dulu. Ya.
Ni kitab, nama dia kitab Aqidah Mursyidah. Apa dia Aqidah Mursyidah? Nama kitab. Kitab cerita pasal apa? Pasal aqidah. Yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan kita berpegang dengan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Bermazhab, salah satu daripada 4 mazhab dalam fiqh dan juga bertasawuf, ya. Baik. Dan kita dipanjangkan umur. Dapatlah kita masuk ke tahun baru Hijrah 1442. Ya. Dan kita sudah menghayati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sudah melihat, kita sudah membaca, kita mengetahui bagaimana perjuangan baginda untuk menyebarkan Islam. Wahyu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh turunkan wahyu melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah daripada tempat lahir dia, tempat asal dia, iaitu Mekah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, para nabi ni sentiasa ikut wahyu daripada Allah Ta'ala. Ya, dalam perjuangan tidak ada rasa lemah. Kepribadian seseorang untuk berjuang agama ini, kepribadian dia kena tinggi. Ya, semoga Allah Ta'ala mengekalkan kita dalam keadaan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Baik, agar tidak membuangkan lagi masa, sebab masa pun tak lama dah, sampai pukul azan lah 8.35 31 32. Dia ikut jam tu, ya. Baik, masa kita tak banyak kali ni. Biasalah tuan-tuan faham, ya, kita ada wabak. Wabak ni, wabak COVID-19 ni. Sebelum ni saya ada ceramah di satu mana di sini, kita sebutlah, kita beri peringatan pada diri kita dan semua. Wabak umpama seperti ini adalah satu ujian bagi kita. Ujian yang kecil je, biasa je. Ujian yang kecil sahaja daripada Allah Ta'ala. Kecil macam mana ustaz? Berapa orang dah mati? Ustaz belum kena lagi, sedap dah kata kecil, biasa. Ya, biasa kalau nak dibandingkan dengan ujian yang menimpa ke atas para anbiya dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ustaz mula-mula keluar arahan perintah tak boleh keluar tu, takut je. Itu ujian kecil, ujian biasa saja ni tu. Para nabi, para rasul lebih besar lagi ujian daripada itu. Nabi makhluk yang mulia di sisi Allah Ta'ala, yang mana memang doa dia mustajab, hajat dia makbul. Ini pula kita, tuan-tuan. Jadi anggaplah ini ujian untuk memberi peringatan kepada kita. Kita bila hidup ini, hidup beragama, kita jangan melihat orang di atas, kita kena melihat orang di bawah. Kadang-kadang dalam bab dunia, kadang-kadang kita tengok ada orang tu dia ada rezeki lebih, jadi dia pun memang mengharaplah. Sepatutnya bukan begitu. Kita kena tengok orang bawah kita. Ada orang tak ada tempat tinggal langsung, tak cukup makanan, anak banyak, kita masih lagi ada. Kalau kita asyik tengok yang atas saja, jadi kita seolah-olah tidak bersyukur. Kita berusaha nak cari rezeki, tapi di situ kita kena ada satu sikap qanaah, rasa puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Bersyukur. Dalam satu masa kita bersyukur, kita berusaha. Ya, semoga Allah Ta'ala memberkati usaha kita. Baik, kita dah sampai pada muka surat berapa ya? Ingat lagi tak? Muka surat 7. Macam mana muslimat je aktif ni? Buka surat 7 ya, buka muka surat 7. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tu belum kita baca lagi ya. Baik. Betul, kena tanda lepas ni ya. Baik, ini pada awal-awal lagi. Kita masih pada awal-awal kitab ya. Kitab Aqidah Mursyidah ya. Kitab ini diiktiraf oleh ulama. Ya, ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, pada permulaannya dalam kitab ini, dalam matan ini dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni
Ada istilah ringkas dipanggil basmalah. Baca basmalah. Maksud dia bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, apa dia? Istilah dia isti'adzah. Isti'adzah, minta perlindungan. Kalau bismillah, basmalah. Baca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama dia kata bila disebut bismillahirrahmanirrahim ay abtadi'u. Aku memulakan pekerjaan aku ini dengan ismullah, nama Allah. Nama Allah. Allah adalah ismun, nama bagi zat yang wajib wujud, yang layak dijadikan sembahan, yang layak padanya dilakukan kemuncak rasa rendah diri dan penghinaan. Itu makna Allah. Maksudnya kalau kita sebut secara tunggal, Allah ada maksud dia. Kan kadang-kadang ada orang ni berzikir Allah, 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 ada makna dia. Apa maksud dia? Ismun, nama bagi zat yang Zatul Muqaddas, zat yang mulia, yang suci, yang tak ada permulaan, tidak ada pengakhiran, yang layak dijadikan sembahan. Itu Tuhan kita. Nama bagi zat. Jadi nama tu, Allah tu ada maksudnya. Dan kalimah Allah itu bila ditulis di kertas wajib dihormati. Wajib dihormati kertas-kertas yang tertulis padanya nama Allah, nama Allah lah. Secara umumnya kitab agama contohnya, ataupun surat-surat risalah, mesti ada nama Allah, wajib dihormati. Maknanya Allah itu ada maksud. Jadi tak perlu dijadikan isu zikir Allah boleh ke tak boleh. Sebenarnya tak perlu. Sebab itu nama yang mulia, nama yang menunjukkan kepada zat yang muqaddas, yang suci, yang tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran, tidak sama dengan makhluk, yang mencipta alam ini daripada tiada kepada ada. Jadi tidak menjadi masalah kalau kita nak berzikir sebut Allah, Allah, Allah. Tapi ada sedikit peringatan. Jangan terlampau pendek kalau kita nak menyebut Allah. Kena panjang sedikit. Allah, Allah, ya. Bukankah sebelum ini kita didengari dengan beberapa isu, ada pihak-pihak tertentu yang tidak menggalakkan ataupun mereka melarang kita berzikir sebut nama Allah secara tunggal. Tak boleh dikata Allah, Allah, tidak boleh. Sedangkan Allah tu nama Tuhan yang layak disembah. Bagi Allah Tuhan, bagi orang Islam. Sampai satu tahap ada di kalangan mereka yang menolak keharusan zikir Allah secara tunggal ini. Sampai tahap mereka kata apa? Kalau ada orang tu sebut Allah, Allah, kita tak tahu dia ni Islam ke kafir. Sampai tahap macam tu sekali. Berani dia cakap macam tu. Dia nak menafikan keharusan zikir sebut nama Allah secara tunggal. Sampai tahap macam tu sekali dia buat contoh. Kalau orang tu sebut Allah pun, kita nak hukum dia Islam pun tak boleh, kafir pun tak tahu. Tak boleh. Tak tahu. Dia tak boleh zikir macam tu, kata mereka. Kalau nak sebut sama ada Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, mesti ada kalimah lain. Kalau begitu saja bagi dia tak lengkap makna. Siapa kata tak lengkap makna? Ulama kata Allah nama zat yang mulia. Yang mencipta alam ini, yang mengeluarkan daripada tiada kepada ada. Jadi tak perlu dijadikan isu yang berat ni. Dibolehkan. Tapi itulah tuan-tuan, fitnah akhir zaman ni. Kadang-kadang muncul kelompok-kelompok yang selalu membawa perkara-perkara yang bertentangan dengan majoriti umat Islam. Kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, bermazhab Syafi'i, bertasawuf. Datang puak-puak tertentu dia kata tak, bukan Asy'ariyah, bukan mazhab Syafi'i, jangan tasawuf. Akidah kita akidah Nabi, Allah di atas langit, di atas arasy, wal a'yadzu billah. Dahsyat tuan-tuan. Jadi kelompok itu selalu disebut sebagai Wahabi.
mereka masih lagi berkeliaran di tanah air kita. Musim-musim Covid ni pun mereka hangat buat kelas kuliah secara online untuk mencari pengaruh, sedangkan kita sebenarnya sudah berada dalam manhaj yang benar, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadis mafhumnya berbunyi, ayu amrin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta atau kama qal, mana-mana perbuatan dan pekerjaan tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah, tak dapat berkat, terputus daripada keberkatan. Jadi digalakkan kita nak buat satu benda, sebutlah nama Allah. Paling kurang bismillah. Buka pintu, tutup tingkap, buka pintu kereta, masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, ataupun bismillah. Dan menjadi amalan ulama bila tulis kitab, dia akan mulakan dengan ini, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Nak dapat keberkatan. Ikhlas lah, kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi amalan dia, kitab dia, pekerjaan dia diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah. Awal-awal lagi disebut, telah berkata pengarang rahimahullah. Baik, saya akan baca, kalau boleh jamaah mengikutlah. Sekali-sekali kita buat macam, supaya aura-aura mengantuk itu hilang, ataupun aura-aura fikir benda lain itu hilang. Qala al-muallifu rahimahullah, i'lam arsyadanallahu wa iyyaka annahu yajibu ala kulli mukallafin an ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulkihi. Maksud dia, ketahuilah olehmu, semoga Allah memberi petunjuk kepada kami dan kamu, sesungguhnya wajib ke atas setiap mukallaf untuk mengetahui bahawa Allah Azza wa Jal itu esa pada pemerintahannya. Antara perkara yang awal-awal perlu kita tahu, tak mengetahui Allah Ta'ala itu wajib, antara perkara yang wajib ke atas mukallaf. Mukallaf tu siapa? Mukallaf ni nak tahu mukallaf, dia kena lengkap 3 perkara. Mudah aja. Pertama balighun, kedua aqilun, ketiga allazi balaghathu da'watul Islam. Tu mukallaf. Balighun, aqilun, allazi balaghathu da'watul Islam. Orang yang balik sampai umur. Kalau dia belum balik, tak sampai umur, dia bukan mukallaf. Dia kena sampai umur dulu. Balighun, aqilun, berakal. Dia dah sampai umur tapi tidak ada akal. Contohnya orang gila. Orang gila. Balighun, aqilun, dan yang ketiga allazi balaghathu da'watul Islam. Mereka yang sampai kepada dia seruan Islam, agama Islam, dakwah Islam, iaitu kalimah syahadatain, 2 kalimah syahadah ataupun makna 2 kalimah syahadah. Sampai aja intipati kalimah syahadatain, 2 kalimah syahadah itu pada kaum tertentu, maka dikira mukallaf. Telah sampai kepada mereka seruan Islam. Bila dah sampai kepada mereka seruan Islam, wajiblah mereka masuk Islam. Kalau mereka kafir lah, boleh sampai intipati maksud 2 kalimah syahadah. Sebab tu dalam kitab sebagai ulama menyebut, yajibu ala kulli mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Wajib ke atas setiap mukallaf masuk agama Islam. Bukan agama Yahudi, bukan Kristian, bukan agama lain. Agama Islam sahaja. Agama Islam, agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Satu saja. Agama para anbiya. Nabi Adam alaihissalam, agama dia apa? Islam. Nabi Nuh, Nabi semua sekali Nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, Islam.
dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya agama para anbiya al-Islam. Tuhan mereka satu, Allah Taala. Akidah mereka sama. Tidak ada di antara orang-orang, di antara para nabi, akidah dia berbeza dengan akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tauhid, mengesakan Allah Taala. Tidak ada di kalangan para nabi, para rasul beriktikad Allah Taala dengan zatnya di atas langit. Tidak ada. Tidak ada di kalangan para anbiya dan rasul beriktikad Allah Taala duduk di atas arasy. Tidak ada. Tidak ada para anbiya dan rasul menganggap, menyembah selain daripada Allah Taala. Sama ada sebelum dia menerima wahyu ataupun selepas diangkat menjadi nabi, iaitu selepas menerima wahyu. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima wahyu ketika baginda berumur 40 tahun. Nah, tapi sebelum itu akidah dia apa dia? Akidah dia sama seperti akidah para anbiya. Aqidatut tauhid, aqidatut tanzih. Bukan akidah tashbih, akidah menyamakan Allah dengan makhluk. Allah duduk atas langit, duduk atas arasy, Allah beranggota tangan, muka, kaki. Bukan akidah tajsim, bukan akidah tashbih. Tapi akidah apa nama dia? Akidah at-tanzih, akidah tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya di sini, bila dah sampai tahap keadaan mukallaf, wajib dia kenal. Wajib dia kenal, wajib dia mengetahui Allah Ta'ala Maha Esa pada pemerintahannya, pada kekuasaannya. Nak menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Tidak ada satu makhluk pun setaraf dengan Allah. Makhluk tak boleh disamakan dengan Allah. Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Sifat makhluk tak boleh disandarkan kepada Allah. Sifat-sifat Allah tak boleh disandarkan kepada makhluk. Sifat makhluk duduk, sandar, berada di atas sesuatu, bertempat, berarah, ada masa, ada zaman. Tu ciri makhluk. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala duduk atas langit, duduk atas sesuatu. Tak boleh. Duduk atas arasy, Allah Ta'ala bertempat, Allah Ta'ala berzaman, Allah Ta'ala bermasa, wal'iyazubillah. Tak boleh. Kenapa? Kerana dah disebut dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Taala. Itu yang dimaksudkan dalam kitab ini pada awal lagi disebut wajib ke atas mukallaf mengetahui Allah Taala Maha Esa pada pemerintahannya. Maha Esa itu tidak ada sekutu bagi Allah Taala. Imam Abu Hanifah berkata, innallaha wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi haitsu la syarika lahu, atau kama qala rahimahullah. Imam Abu Hanifah kata Allah Taala itu wahid. Wahid bukan dari maksud bilangan, tapi wahid Allah Taala itu adalah tidak ada sekutu baginya. Mudah je ilmu akidah. Ada orang kata payah belajar akidah ni, berat. Tak, mudah je. Kalau tidak, macam mana Nabi menyampaikan kepada umat dia? Macam mana Nabi boleh menyebarkan akidah ini kepada umat Islam dan selainnya? Bagaimana Islam boleh masuk ke negara-negara lain? Bukankah baru ni? Tolong sebarkan risalah ni, boleh tak? Edarkan. Dan siapa boleh? Kalau tak cukup, ambil lagi Muslimat. Bukan baru kita dikhabarkan solat jamaah di Masjid Hagia Sophia di Turki, di Istanbul. Kalau kita baca sejarah latar belakang pembukaan kota Konstantinopel yang padanya ada Masjid Hagia Sophia tu, sangat dahsyat tu, sangat hebat tuan-tuan. Masjid tu baru-baru ni dilakukan solat berjamaah. Sebelum ni dijadikan muzium. Masjid dijadikan muzium. Tapi akhirnya Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada umat Islam. Akhirnya dilakukan solat berjamaah di situ. Tapi kita tahu tak latar belakang orang yang membuka kota Konstantinopel, orang yang menakluki masjid tersebut, yang mana masjid itu asalnya adalah gereja. Tuan-tuan tengok muka saya, yang tengok di salah tuan. Lepas ni bolehlah tengok. Jangan marah Jadi tuan-tuan, ni ada lagi. Kalau tak cukup boleh ambil lagi.
Ya. Jadi nak ceritanya di sini tuan-tuan, bila kita baca sejarah pembukaan kota Konstantinopel yang padanya ada Masjid Hagia Sophia sekarang ini, yang asalnya gereja, rupa-rupanya ia dibuka oleh seorang sultan, nama dia Muhammad Al-Thani, yang digelar sebagai Al-Fatih, pembuka kota Konstantinopel. Nabi sebut kota itu, zaman Nabi sudah ada kota itu. La tuftahanna al-Qistantiniyyatu fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Maksudnya akan dibuka kota Konstantinopel satu hari nanti. Siapa yang berjaya membuka kota itu, dialah sehebat-hebat, seni'mat-ni'mat pemimpin. Tentera yang berjaya menakluk kota itu, seni'mat-ni'mat tentera. Sahabat pergi buka, nak dapat keistimewaan disebut oleh Rasulullah, tak berjaya. Tak. Tabi'in, tabi'in, para khulafa, para khalifah, dia hantar wakil, tak berjaya. Sehingga lahirlah Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang mana pembukaan kota itu berlaku pada 800 Hijrah, dalam era 800 Hijrah. Berjaya. Bila berjayanya buka kota itu oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, muda lagi dia masa itu. Maka kata ulama, inilah orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas 800 tahun baru boleh buka kota itu. Sedangkan dia bukan hidup di zaman Nabi. Apa rahsia dia? Rupa-rupanya dia ni berakidah macam kita. Dia memperjuangkan akidah. Dia menyebarkan dakwah dengan memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dah sahabat yang cuba nak buka itu tak betul ke akidah dia? Bukan begitu makna dia. Dah ditakdirkan macam tu. Tapi nak ceritanya, peranan besar yang dimainkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika itu ialah memberi tumpuan sepenuhnya pada akidah. Berkat akidah, tuan-tuan. Akidah apa? Ahli sunnati wal jamaah. Yang macam mana kita pegang sekarang ini. Allah ada tanpa tempat, tak sama dengan makhluk. Jadi Nabi SAW ada sebut kota ini dalam satu hadis. Jadi kita kena baca juga sejarah. Sejarah ni kita kena baca. Nak didik anak-anak supaya berani seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, gagah berani seperti Sultan Salahuddin. Bila budak ni dididik dengan sejarah-sejarah pahlawan Islam, bila dia membesar dia akan matang, tuan-tuan. Dia akan buat keputusan yang terbaik. Dia tak takut, dia tak terhegeh-hegeh, dia akan buat keputusan yang berkualiti. Tapi kalau anak-anak didik dengan pendekar-pendekar Superman, Batman, apa lagi man-man yang lain tu, dia tak ada kesan kerohanian, tidak ada. Jadi kita tengok orang-orang sekarang ni bila buat keputusan pelik, tuan-tuan. Macam tak matang. Itu contoh, tuan-tuan, ya. Jadi nak cerita di sini, tuan-tuan, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia memberi tumpuan yang sepenuhnya berkaitan dengan akidah. Jadi apa yang Ustaz nak ketengahkan di sini, betapa besarnya peranan orang-orang terdahulu memainkan ilmu akidah sehingga Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada mereka. Jadi sejarah ni kita kena ingat. Jadi kita kembali pada kitab tadi, maka katanya awal-awal bagi mukallaf kena tahu Allah Ta'ala itu Maha Esa pada pemerintahannya, pada kekuasaan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu sifat dia Maha Esa, wahidun la syarika lahu. Jadi bila dia syarah kat bawah tu, dia kata dia syarah pula, i'lam, makna dia ketahuilah wahai pembaca, arsyadanallahu wa iyyaka, ini ada satu doa dengan makna kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita petunjuk ke arah kebenaran. Dan makna perkataan, maknanya awal-awal tu arsyadanallahu wa iyyaka, dia doakan untuk kita. Maknanya penulis kitab ni awal-awal lagi dah doakan untuk kita. Jadi tuan-tuan, kita dipanjangkan umur, dapat masuk tahun baru Hijrah 1442. Sekarang ini dah awal-awal tahun Hijrah, awal-awal bulan Muharram. Hari ini 9 dah. Besok 10. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ambil iktibar pengajaran, banyak benda yang boleh kita ambil iktibar dan pengajaran. Dalam bulan Muharram ini, sejarah yang paling masyhur adalah pada 10 Muharram. Saya nak sentuh sikit berkaitan dengan Muharram ini. Berapa minit lagi? 5 minit? 10? Ya. Sekarang ni orang duk cerita pasal 10 Muharram. 10 Muharram ni sebenarnya bulan Muharram, dia 10 Muharram. Ashura tu daripada kalimah asyara, 10.
Banyak berlaku sejarah-sejarah di kalangan para anbiya. Pada 10 Muharram. Tapi antara sejarah yang perlu juga kita baca adalah sejarah yang menyedihkan umat Islam. Kenapa kita kena baca juga sejarah ini? Kita nak tengok macam mana pengorbanan orang-orang dulu untuk menyebarkan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sejarah akan kematian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada 10 Muharram berlaku sejarah yang menyedihkan umat Islam, iaitu kematian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kematian beliau dengan cara dibunuh. Bukan mati sakit, kencing manis, tak ada. Dibunuh. Dua cucu Rasulullah yang masyhur adalah Al-Hasan wal Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain ketua penghulu para pemuda dalam syurga. Nak menunjukkan kepada kita martabat cucu Nabi ini tinggi dalam Islam. Nabi sendiri kata, Hasan, Husain ketua pemuda dalam syurga nanti. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Al-Husain minni wa ana minhu. Husain daripada aku, Husain daripada aku dan aku daripadanya. Maknanya kasih sayang aku pada cucu aku Husain ini sangat tinggi, dan dia pun mengasihi aku dengan pengasihan yang sangat tinggi. Jadi dua cucu Nabi, Al-Hasan wal Husain, memang benar-benar disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Tapi menyedihkan kita, kedua-dua cucu Nabi ini mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Al-Hasan radhiyallahu anhu mati dalam keadaan mata masmuman, mati kena racun. Al-Hasan, Sayyidina Hasan. Al-Husain mati kena bunuh, kena penggal kepala dia. Tapi benda itu tak pelik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab dalam kitab-kitab menyebut, antaranya kematian Sayyidina Husain itu, contoh Sayyidina Husain mati lagi dahsyatlah sebab kena potong kepala, diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, diriwayatkan oleh kitab-kitab ulama, antaranya ahli sejarah Az-Zahabi dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika ista'dzana malakul qatar. Datang malaikat yang menurunkan hujan. Nama dia Malakul Qatar. Malaikat tu menurunkan hujan datang kepada Nabi, minta izin nak masuk, nak bertemu dengan Rasulullah. Bila itu berlaku, maka Nabi pun berkata kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah ada sekali. Maka kata Rasulullah kepada Ummu Salamah, ihfazi alaina albab, engkau jaga pintu. Sebab apa? Malaikat hujan nak datang. Malaikat, Jadi dia suruh Ummu Salamah ni jaga pintu. Tiba-tiba dia baru nak jaga, faja'al Husain faqtahama wa ja'ala yatawassabu 'ala an-nabi. Tiba-tiba masuk Sayyidina Husain, kecil lagi. Nampak? Masih kecil lagi Sayyidina Husain masuk. Masuk melalui pintu tadi. Bila dah masuk tempat Nabi, terus dia melompat-lompat di atas Nabi. Cucu dia ni. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluhu. Nabi pun cium cucu dia. Jadi faqala al-malak, kata malaikat hujan tadi, atuhibbuhu, dia kata pada Nabi, engkau masih sayangkan dia? Kalau kita fikirkan siapa yang toki ataupun nenek apa yang tak sayang cucu lah. Kebiasaannya begitu, mesti sayang darah daging dia. Malaikat tanya pula pada Nabi, kau sayang dia ke? Atuhibbuhu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, na'am, ya, aku sangat menyayanginya. Lalu kata malaikat ini, inna ummataka sataqtuluhu wa in syi'ta araitukal makana alladhi yuqtalu fi. Dia kata, sesungguhnya suatu hari nanti umat kamu akan membunuh dia. Ini wahyu daripada Allah Ta'ala. Umat kamu akan membunuh cucu kamu ini. Kalau kau nak tengok tempat yang mana cucu kamu mati nanti, aku boleh tunjuk. Gitu. Nabi kata apa?
Naam, ya, aku nak tengok. Faja'a bisahlatin aw turab. Lalu malaikat qatar, malaikat yang turun hujan, menurunkan hujan tadi, dia menggenggang satu tanah. Tanah tu kemerah-merahan. Kata ulama sejarah, itulah tanah Karbala. Sebab kalau kita baca sejarah, Sayyidina Husain kematiannya berlaku di Karbala. Jadi nak digambarkan di sini, itu wahyu daripada Allah Ta'ala. Dia cerita nak bagi tahu pada Nabi, cucu kamu akan mati dibunuh oleh umat kamu di Karbala. Jadi bila Ummu Salamah nampak malaikat tadi keluarkan tanah, dia letak dekat depan Nabi, Ummu Salamah pun ambil tanah tu. Kata sebagai ulama, kenapa? Nak ambil keberkatan. Sebab tanah itu disentuh oleh malaikat. Itu cerita dia. Maknanya kematian cucu Nabi dah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematiannya di Karbala. Tapi jangan kita salah faham. Oh, maknanya betul lah Syiah semayang bawa batu, bawa tanah Karbala. Tak ada kaitan. Syiah tu cara dia. Kita tak iktiraf. Tapi sejarah begitu. Siapa yang sebut sejarah ini? Az-Zahabi antara dia. Az-Zahabi ahli sejarah yang terkenal dalam kitabnya As-Siyar, dan ramai lagi pengkaji sejarah. Jadi kalau kita renung balik, sedih cucu Nabi akhirnya berlaku peperangan di zaman dia, sehingga dia mati dipotong kepala. Peperangan berlaku, sedih tuan-tuan. Tapi kita memuji Sayyidina Al-Husain. Sama juga dengan saudara dia Sayyidina Al-Hasan. Tetapi tuan-tuan, disebabkan ahli sunnah jamaah ini mungkinlah dia tidak bersungguh, bukan tak bersungguh, sebahagian daripada mereka leka. Sehingga macam isu Ahlul Bait ini jarang dicakap, diketengahkan. Yang selalu duk cakap Ahlul Bait, Hasan, Husain, Ali ini adalah golongan Syiah. Tuan-tuan tengok Syiah, sikit-sikit Ali, sikit-sikit Hasan, terutama sekali Husain. 10 Muharram ni dia akan buat upacara dia, pukul badan. Tu dia kononnya dia meratap, sedih atas kematian Sayyidina Husain. Tu Syiah. Tapi bila kita memuji Sayyidina Husain, kita memuji Sayyidina Hasan, bukan maknanya kita Syiah. Kerana Al-Hasan Al-Husain itu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ambillah pengajaran daripada peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram ini. Bukan maknanya kita menghidupkan Syiah kalau kita membaca sejarah kematian Sayyidina Husain, tapi kita nak ambil iktibar dan pengajaran bagaimana orang-orang dahulu sabar menghadapi cabaran. Sebab tu dikatakan pada awal tadi, macam wabak yang kita hadapi ini kecil je nak dibandingkan dengan orang-orang dahulu. Semoga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit sebanyak santapan rohani kita pada malam ini. Jadi kita tawakuf sampai tanda ya, supaya nak sambung nanti ke arah kebenaran. Tanda situ. Dan nanti bulan akan datang kalau tak ada halangan kita sambung balik dan makna perkataan pengarang yang kedua. Ya, jadi semoga usaha yang kita lakukan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat lagi mempertingkatkan ketaatan kita dan ibadah kita sempena kita dah masuk awal tahun Hijrah 1442. Kata sebagai ulama, bila masuk awal tahun Hijrah, maka minumlah air rebusan jintan. Ambil 2 sudu jintan tu rebus. Dan kata sebagai ulama, siapa yang buat macam ni, ini keistimewaan dia lah. Maka kalau dia minum, insya-Allah tidak akan ditimpa banyak penyakit sepanjang tahun hijrah dia itu. Itu disebut dalam sebahagian kitab-kitab perubatan Arab. Tuan-tuan boleh balik rumah, boleh buat. Jintan ya, jintan yang cerah tu, kita putih lah. Jintan ya, bukan kopi jantan. Silap pun. Wallahu alam. Itulah sedikit sebanyak untuk malam ni. Semoga usaha yang kita lakukan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mempertingkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih al-kifarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.